Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah saja diri kamu dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. La yadurrukum man dhalla, orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat pada kamu. Idza tadaitum, apabila kamu sendiri telah mendapat hidayat, petunjuk, yakni taat, mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kamu semua. Kemudian dia, Allah, akan menerangkan kepada kamu balasan bagi apa yang kamu telah lakukan. Ayat ni kali yang ke-16 atau ke-15 Allah Subhanahu wa taala membuat seruan dengan ya ayyuhallazina amanu di dalam surah ini. Ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla. Ayat yang ditujukan kepada orang mukmin, kata Ibn Abbas, janganlah diabaikan, sebab ayat itu menyeru orang mukmin sudah pasti daripadanya ada sesuatu yang nak diberikan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia, janganlah kita abaikan, kerana padanya keuntungan yang sangat besar. Ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum. Di dalam ayat ini membicarakan selepas daripada halal haram yang dibicarakan sebelum ini, halal haram pada makanan, halal haram pada adat, jangan tiru adat jahiliah, halal haram pada akad, halal haram pada ibadat, semuanya dibicarakan sebelum ini. Kemudian barangkali pada akhir-akhirnya pula pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya jaga diri. Alaikum anfusakum, hendaklah kamu jaga diri kamu. Perintah menjaga diri ini diturunkan untuk mengingatkan seseorang yang merasakan berat sebenarnya untuk berdakwah kepada orang ramai, untuk menegakkan rukun Islam yang ke-6. Ada rukun Islam yang ke-6. Kalau nak bilang dekat 5 boleh juga. Kalau nak bilang 6, dia ada satu lagi. Satu lagi rukun Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini rukun Islam yang ke-6. Setengah ulama dia bilangnya 6 rukun Islam ni. Rukun iman 6, rukun Islam 6. Pada masalah berapa-berapa nak bila 7 boleh lagi. 7 boleh, sebabnya untuk menyempurnakan hidup sebagai orang Islam ni dia banyak. Hak ni yang kita bilang 6. Ada lagi 7, 8 boleh bilang begitu. Kerana perkara ini, perkara rukun Islam ni bukan satu perkara yang mesti ikat mati kat situ. Tidak. Jadi setengah orang yang menganggap susah sebenarnya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, orang tak mau pakai. Kita cakap kepada orang tak mau dengar. Orang buang saja. Ceramah dah, nasihat, tak mau pakai. Jadi kalau begitunya, setengah orangnya dia nak tawa hati. Jaga diri sendiri cukuplah. Jaga diri sendiri itu memangnya satu kewajipan. Ada perkara yang apabila kita suruh orang tak pakai, orang tak dengar, ada kelemahan pada kita. Ada kemungkinannya begitu. Seorang pendakwah besar namanya Izzuddin Ibn Abdus Salam. Izzuddin Ibn Abdus Salam ni dia panggil Sultanul Ulama. Dia ada dua, lain maknanya. Adanya ulama us-sultan. Ulama us-sultan ni maknanya ulama pemerintah, ulama kerajaan. Ulama us-sultan, satu. Yang kedua Sultanul Ulama. Sultanul Ulama ni raja bagi segala ulama. Ni dia menang. Dia kata apa yang dia kata mestinya sempurnakan. Pernah orang pergi bawanya berkelahi tentang semaya tarawih. Setengah satu mazhab katanya 8, satu mazhab dia kata 20. 8, 20. Tak tahulah pasal di masjid mananya pergi mengadu kepada Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdus Salam.
Rupa-rupanya Izzuddin Ibn Abdul Salam ni dia pengalaman lama dah. Dia ada mufti ni. Lama dah. Dia tahu dah orang ni kampung ni masjid ni mari tak ada masalah lain. Masalah dia berkelahi dia tak habis-habis. Pasal semaya terawih 8 dengan 20. Awal-awal lagi belum lagi buka mulut nak tanya soalan. Dia kata kamu bawa balik ibu kunci ni, kamu kunci masjid kamu lepas sembahyang Isyak. Kunci masjid. Pasal apa tuan Syekh? Dia kata tak ada guna. Dia kata kamu berkelahi. Dia kata kau dosa besar. Sembahyang terawih ni sunat saja. Mana lebih baik kamu tak sembahyang dengan kamu sembahyang. Lebih baik kamu tak sembahyang. Kamu tak sembahyang, kamu tak berkelahi. Kamu sembahyang, kamu berkelahi. Buat apa sembahyang? Tengok cerdik ni. Dia punya jauh dia pergi. Belum buka mulut lagi dia tahu dah. Dia tengok dah penyakit apa ni pagi ni. Doktor bila berpengalaman tinggi, pengalaman jauh, pesakit masuk, belum tanya lagi penyakit apa, nah ubat dia balik. Macam tu hebat dia doktor ni. Hebat. Tak tanya lagi dia dah tahu dah penyakit. Begitu. Ini namanya Izzuddin Ibn Abdul Salam. Saya tertariknya yang Izzuddin ni, dia kata sebagai seorang pendakwah, dia kata ada satu perkara yang mesti ada pada dia menyebabkan dakwah semuanya gagal. Iaitulah dia pandai bercakap. Pandai bercakap tapi tak pandai buat. Dia bercakap bukan main lah, lendeknya, lemak manis dia bercakap ni alim betul. Tapi dia sendiri bagaimana? Anak-anak dia bagaimana? Rumah dia bagaimana? Masyarakat dia bagaimana? Dia sendiri bagaimana? Di sini. Di sini sebenarnya yang menjadikan dakwah itu gagal dan merosakkan. Dakwah ni merosakkan. Sebab dia pandai bercakap saja. Dia merosakkan bukan suka merosakkan diri, tapi dia merosakkan institusi dakwah itu pulanya. Dakwah itu jadi rosak. Jadi setengah orang yang mengatakan, kalau begitu kita jaga diri kita sudahlah, tak payah dakwah. Dah, ayat ni mengatakan tak boleh kena dakwah juga. Dakwah ini sampaikan kebaikan kepada orang itu satu perkara. Sambil Islam tak boleh terima oleh kerana kita tak buat lagi perkara itu, kita tak boleh sampai kepada orang, ini pun salah juga. Salah sekurang-kurangnya kita ada barang peralatan rumah kita tak guna. Kita bagi kepada orang pakai, bagi kepada orang. Kalau dia nak pakai, kalau dia nak guna, boleh juga. Tapi yang sebaik-baiknya, barang yang baik kita guna dulu, kemudian kita bagi kepada orang, kita juga guna bersama. Itu maknanya. Jadi ayat ni ditujukan kepada setengah orang yang memandang rendah, dia memandang remeh kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Dia tak mahu. Jadi oleh kerana itu, maka dia mengambil sikap untuk apa? Untuk membaiki dirinya saja, orang lain tak payahlah, kata dia. Tak payah, tak mahu berdakwah ni, tak mahu. Dia mari kecil hati begitu. Jadi ini salah. Dakwah kepada orang kita tak amal pun salah. Kita tak berdakwah pun salah. Yang hak betulnya, macam mana hak betulnya? Kedua-duanya sekali. Kita membetulkan diri dan kita juga menyampaikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lebih baik bagi orang ini, bagi seorang, dia menyampaikan kebenaran kepada orang ramai sekalipun dia tidak melakukannya. Lebih baik daripada dia tak menyampai dan dia juga rosak. Jadi dia kedua-duanya salah, ataupun dia mengambil sikap dia tidak mengamalkan kebaikan yang ada padanya, kemudian dia juga orang juga tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmu kebenaran yang diketahui olehnya. Jadi kalau begitunya tahap dakwah ada dua tahap. Tahap yang pertama ialah berilmu dan beramal. Yang pertama. Yang kedua tahap yang kedua menyampaikan kepada orang sekalipun tidak beramal. Menyampaikan. Ya, bagi orang yang kedua ini, ada setengahnya dia merasa selesa dan ada setengahnya merasa tidak selesa, lalu dia mengambil keputusan untuk tidak menyampaikan apapun kepada orang ramai. Dia nak orang ramai rusak sama-sama dengannya. Kita lihat ayat ini menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tak boleh faham perkara ini. Wahai orang yang beriman, apabila seruan dibuat terhadap orang yang beriman, tentunya perkara ini kita sebutnya tadi, perkara ini penting ni, perkara ini besar, perkara ini menguntung. Sama ada menguntung ni dia nak beri kepada kita sesuatu amalan, ataupun dia nak mengelakkan kita daripada satu amalan yang boleh merosakkan. Katanya, alaikum anfusakum,
jagalah diri kamu dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mengapa kena jaga? Kalau kita tak jaga, baik kita cakap pun tak ada guna, orang buang saja. Orang buang. Kita bercakap pun tak bercakap banyak. Pasal apa? Nak meyakinkan kepada orang, sulit kerana kita tidak mengamalkan perkara yang kita cakap itu. Kita suruh orang semayang, kita tak semayang. Sebagai contoh mudah sajalah. Di mana tempat yang kita bercakap ni? Kita suruh anak-anak semayang, kita tak semayang. Kita suruh anak-anak kita melaksanakan hukum Allah. Hukum Allah. Tapi kita tidak. Di mana harganya seorang ini? Tak ada harga. Jadi kalau begitu, alaikum anfusakum, naklah kamu jaga diri kamu. Macam mana nak jaga? Jaga akibat nasihat yang kita beri kepada orang yang kita tak amalkan itu, timpa atas kepala pula sendiri. Menimpa diri kita sendiri. Bagaimana kita boleh suruh sesuatu pada orang sedangkan kita tidak mengamalkan untuk diri kita sendiri? Tidak mengamalkan. Bagaimana? Anak pun tak percaya, usahakan orang lain. Tak boleh. Alaikum anfusakum, hendaklah kamu jaga diri kamu dari melakukan sesuatu yang dilarang. La yadurrukum man dhalla. Orang-orang yang sesat tidak akan mudaratkan kepada kamu. Jadi apabila kita sampai, cukuplah kita tidak mempunyai tanggungjawab. Tak bertanggungjawab apabila kita sampai, maka orang tidak mengamalkan, tidak menerima apa yang kita sampai. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini tidak berdosa. Kalau kita sampaikan kepada orang, orang tak terima, tak ada masalah apa-apa, cukup dah, terlepas dah tanggungjawab kita. Gitu. La yadurrukum man dhalla, tidak memudaratkan kamu, man dhalla, oleh orang yang sesat. Dia terjemah di sini, orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayat petunjuk. Jadi kalau kita dah sampai kepada orang dan kita telah mendapat petunjuk, kita sampaikan kepada mereka apa yang baik, hukum-hukum Allah. Apakah kita mudarat lagi pada ketika itu? Tidak mudarat. Mengapa? Prinsipnya ialah dalam Islam ini Nabi pun menyampaikan saja, Nabi tidak mempunyai keupayaan untuk membawa seorang itu masuk ke dalam syurga. Terima hidayat sepenuhnya. Nabi tidak mempunyai keupayaan. Nabi mahu perkara itu. Nabi mahu apabila Nabi berdakwah dan orang mengikuti semua yang dicakap oleh Nabi itu. Dalam surah Al-Kahfi menyebutkan, "Fala'annaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu." Fala'annaka baqi'un nafsaka, boleh jadi kamu sampai terasa nak bunuh diri. Baqi' ni maknanya dalam terjemah harfiahnya bunuh diri. Boleh jadi sampai kepada peringkat itu nak membinasakan diri illam yu'minu, jika mereka tidak beriman. Begitu sekali tinggi tahap kemahuan Nabi supaya orang semua beroleh hidayat. Kalaulah sekiranya Nabi boleh tukar, tak apalah Nabi binasa, kamu semua sekalian manusia selamat, boleh jadi sampai kepada peringkat itu. Sampai fala'allaka baqi'un nafsaka, terjemahan harfiahnya. Terjemahan harfiah, boleh jadi kamu akan membinasakan diri. Sedangkan Nabi tidak akan membinasakan diri dia. Nabi tidak akan bunuh diri. Kenapa? Kerana amalan ini memang salah dari sudut agamanya. Cumanya nak bayangkan betapa tingginya tahap harapan Nabi kepada umatnya. Tapi sudah menjadi suatu ketetapan bahawa tugas Nabi hanyalah menyampai, tapi tidak memberi hidayat. Innama alaikal balagh, engkau hanyalah menyampai saja, kamu tidak mempunyai tanggungjawab lagi selepas daripada menyampai. Kalaulah Nabi tanggungjawabnya menyampai, apalagi umatnya, apalah yang ada pada kita. Kita banyak kekurangan kita, apa yang kita sampai, kita dulu lemah, kita hanya menyampai saja kepada mereka. Memang kita pun mengaku perkara itu, tapi kita ingin memperbaiki diri kita bersama. Oleh sebab itu maka kita menyampai. Kita berdakwah tidak bermakna kita ini segala-galanya sudah selesai. Kita sama-sama berada dalam satu perjalanan untuk pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah katanya kita ni dah sampai kepada satu peringkat yang tak ada dosa lagi, yang sudah sempurna segala-galanya. Tidak begitu. Jadi ayat ini menyatakan tidak mengapalah kalau orang tidak beroleh hidayat, asalkan kamu beroleh hidayat pun sudah tidak mengapa. Tapi kalau bolehnya sama-sama beroleh hidayat. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allah marji'ukum jami'a. Ini satu penawar yang ada pada semua orang, sepatutnya ada.
Semua orang daripada kamu ini ilallahi, kepada Allah, jualah tempat kembali kamu semuanya. Tak ada orang pun yang hidup dalam dunia ini kamu dia sesat. Semua berjalan pergi akhirat. 50 orang nak pergi akhirat, sampai 45 orang. 5 orang lagi hilang. Hilang sebab tak sampai kepada akhirat. Letak di dunia juga. Tak ada. Semuanya pergi 50, tetap 50. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kamu semua kepada Allah balik semuanya, tak ada yang hilang. Tak ada yang hilang. Jadi kalau begitunya ini memberi kepada seorang itu merangsang, satu merangsangan bahawa kita telah menuju kepada satu tempat yang sama-sama pergi ke sana dan tak ada siapa pun yang boleh menyelamatkan diri daripada tugas dan tanggungjawab ini. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah semua kamu ni balik. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Balik, cakap balik kepada Allah. Kamu dia bila sampai tidur rehat tak apa, kita rasa tak ada masalah lah. Bila balik ke rumah, kamu dia kita boleh rehat sepenuhnya. Tidak rupanya. Mengapa? Apa pun nak jadi selepas daripada balik kepada Allah? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dia, yakni Allah akan menerangkan kepada kamu balasan kepada apa yang kamu telah lakukan. Balasan ini sama ada balasan baik atau balasan buruk, balasan surga atau balasan neraka. Balasan yang tiga tak ada lagi selain daripada surga dan neraka. Jadi kalau begitu ayat ini merangsang kepada seseorang supaya berdakwah. Sampailah kepada orang dan amalkanlah apa yang kita sampaikan itu supaya orang boleh terima. Kalau kita tidak mengamalkan apa yang kita tidak amal apa yang kita tahu, maka tanggungjawab menyampaikan kepada orang tidak terlepas juga. Tak terlepas. Mesti juga sampaikan kepada orang. Tapi kejayaan itu tidak terjamin. Tidak terjamin kejayaan. Kerana kejayaan ini akan dapat dilihat sejauh mana pendakwa itu mengamalkan apa yang disampaikan kepada orang terlebih dahulu. Dalam apa keadaan sekalipun, ayat ini menyatakan berdakwah adalah satu kewajipan. Artinya menyampaikan kebenaran kepada orang ramai.